Um, Alright, satu lagi perkara yang saya nak bawa tuan-tuan. Okey, habis kat situ cerita tu dah habis. Baru-baru ini, kita, bukanlah baru, lama sudahlah, kes Altan Tuya. Kes Altan Tuya ni, saya antara orang yang mengikut rapat kes Altan Tuya ni dululah. Salah satunya dikaitkan dengan Black Rose lah, Black Rose. Kalau tuan-tuan ingat, Black Rose. Dipak tu pernah menulis satu buku, tajuk dia Black Rose. Siapa itu Rose? Tuan-tuan ingat tak Rose tu siapa? Ada satu buku ditulis oleh Dipak berkenaan dengan Black Rose. Dan kita tahu bagaimana Altan Tuya dibunuh oleh dua orang polis UTK, iaitu Azilah dan juga Sirul. Sirul telah lari ke Australia, memohon suaka di Australia, asylum di Australia, dan masih lagi kekal di sana. Tetapi Azilah dihukum gantung dia oleh Mahkamah Persekutuan, dihukum gantung sampai mati. Baru-baru ini negara kita, kerajaan Madani, telah mengubah hukuman mandatori 302 gantung ini, iaitu bunuh, hukum mandatorinya gantung, kepada alternatif. Dia ada hukum ganti, iaitu maksimum 40 tahun maksimum 30 tahun penjara atau 40 tahun penjara, macam itulah, dengan sebatan. Jadi permohonan telah dibuat oleh Azilah untuk supaya diganti hukuman penjara itu dari hukuman mati itu kepada hukuman penjara, dan permohonan itu telah diterima oleh mahkamah. Saya bersetuju dengan perkara ini. Bunuh Altan Tuya, hukum gantung, Azilah diganti 40 tahun penjara. Mahkamah Persekutuan hari ini melepaskan pembunuh model Mongolia Altan Tuya Sharibu, bekas Chief Inspector Azilah Hadri, daripada hukuman gantung sampai mati. By the way, dia ni orang Sarawak, orang Sarike kalau tidak silap saya. Orang Sarawak. Sebaliknya, hukuman mati bekas komando polis itu digantikan dengan hukuman penjara 40 tahun dan 12 kali sebatan. Altan Tuya 28 dibunuh di kawasan terpencil di Shah Alam, Selangor pada kira-kira 2006, 18 tahun yang lalu. Saya pernah pergi sini tuan-tuan, dekat kawasan ini. Azilah 48 membuat permohonan itu susulan penguatkuasaan Akta Pemalsuan Hukuman Mati Mandatori 2023 pada 4 Julai lepas. So, apa kata bapa Altan Tuya? Bapa Altan Tuya sokong Azilah tidak digantung. Keluarga Altan Tuya Sharibu menyokong hukuman mati digantikan dengan penjara terhadap pembunuhnya, Azilah Hadri. Mahkamah Persekutuan pagi ini dimaklumkan perkara tersebut semasa pendengaran permohonan bekas komando polis itu untuk menukar hukuman mati kepada penjara semua hidup berhubung pembunuhan yang berlaku kira-kira 18 tahun yang lalu. 18 tahun dah tuan-tuan. Ui, betul juga. 18 tahun. Altan Tuya dibunuh di kawasan terpencil Shah Alam pada Oktober 2006. Mayatnya diletupkan dengan bahan letupan grade tentera. Semasa prosiding di hadapan panel tertinggi, iaitu Tengku Maimunah, Peguam Azilah J. Kuldip Kumar membacakan surat dari Bapak Mendiang. Surat itu berbunyi, saya menulis untuk secara rasmi memohon pengampunan bagi hukuman Azilah Hadri yang ditukar kepada penjara semua hidup. Dia dijatuhkan hukuman mati pada 2006 atas pembunuhan Altan Tuya Sharibu, seorang warga Mongolia. Saya telah menyentuh perkara ini dalam surat saya kepada Perdana Menteri anda. Penting untuk diakui PBB menegaskan kesucian kehidupan dengan menekankan semua makhluk di planet ini mempunyai hak untuk hidup. Permohonan saya lahir daripada rasa hormat mendalam terhadap kemanusiaan rakyat Mongolia, kata bapa bangsa Sharibu Sitif yang dalam surat ini dibacakan oleh Peguam Azilah. Perbincangan saya tentang perkara ini tuan-tuan, saya pernah bincang dengan Ibnu Harb dalam live TikTok lah, berkenaan dengan saya cerita tentang hudud. Kemudian ada orang bawa cerita tentang kisas. Kisas ni dia kata sepatutnya kita ada kisas. Kisas ni yang mana keluarga boleh mengampunkan dan digantikan dengan diat. Bukan setakat bunuh lah. Hukuman balas lah, patah tangan dengan tangan dan sebagainya kan. Saya kata, ya, kita menuju ke arah itu dan ini salah satunya. Kan, ini salah satunya saya kata, di mana kita ada ganti alternatif. Dan di sinilah keluarga remangsa boleh menulis surat kepada mahkamah, memohon, merayu supaya jangan digenakan hukuman bunuh. Ialah bunuh balas kan. Bila dia bunuh Altan Tuya, bunuh balas lah. Tapi keluarga itu boleh merayu. Dan ini amat dekat dengan kisas yang saya sebutkan tadi, di mana keluarga boleh merayu. Cuma belum sempurna lah kerana sepatutnya ada diat kan. Benda itu boleh berlaku. Jadi kita dah menuju sedikit demi sedikit ke arah itu tuan-tuan. Dan bagi saya, kudos kepada kerajaan Madani kerana telah menyediakan perkara ini, dan insyaAllah inilah dia
kita nak bawa kepada negara yang lebih civilized, kepada apa orang kata, kehukuman yang lebih civilized, hukuman yang lebih adil. Kadang-kadang tuan-tuan, bukan semua orang kita kena hukum bunuh. Dalam keadaan ini kita tahu dia mendapat arahan dan dia telah dikelirukan menurut laporan daripada mahkamah. Dia kata dia menerima arahannya bahawa Al-Tantuya adalah perisik dan arahannya adalah untuk bunuh. Itu arahan dia. Dan dia menerima arahan tersebut. Orang yang memberi arahan tidak mendapat apa-apa hukuman, sebaliknya dia yang melaksanakan arahan menerima hukuman tersebut. So bagi saya, yalah, ini hukuman dia di akhirat lah. Kan? Allah lebih tahu siapa yang siapa yang betul, siapa yang salah. Dan dalam pada itu, polis, pihak berkuasa agama sedia syur tangani usaha hidupkan semula GISBH. Polis Raya Malaysia akan bekerjasama bagi memastikan ajaran serta fahaman di bawah GISBH ni tidak dihidupkan semula. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili berkata perbincangan dengan kerjasama dengan JAKIM, KKM dan juga JKM akan menjadikan cadangan. Beliau berkata siasatan memberikan GISBH lebih besar dan bukan saja melibatkan kefahaman serta ideologi semata-mata. Satu masalah kat dalam negara kita, dan saya cadangkanlah benda ni, kalau sekiranya ada ahli parlimen yang mendengar live saya ni, dan saya percaya, saya tahu ada yang mendengar, ataupun kawan-kawan ahli parlimen yang mendengar, sampaikan, saya cadangkan negara kita kena ada satu undang-undang kultus, cult. Jepun ada, saya tahu Kanada ada, saya tahu US ada, Singapura dia tak ada spesifik, saya check hari tu, tapi dia ada undang-undang berkaitan dengan cult, kultus. Dan bila kita bercerita cult ni, kultus ni, dia tidak semestinya untuk Islam saja. Kultus ni dia boleh jadi untuk agama lain seperti Kristian, Buddha, dan agama-agama lain ni dia ada cult dia juga, tuan-tuan. Dia ada dia punya kultus, cult dia yang akhirnya menjadi perosak kepada agama itu, yang merosakkan. Bukan agama kita saja. Tuan-tuan pergi kat Netflix, tengok dekat bahagian dokumentari ada satu rancangan tu, In the Name of God, nama cerita tu. Bagaimana ada satu cult dekat Korea menggunakan Christianity. Kan Christianity, dia dia kata dia boleh bercakap dengan Tuhan tu datang dalam bentuk dalam bentuk, bukan Tuhan, ialah Tuhan lah, bercakap dengan dia membawa suara Tuhan. Akhirnya dia mewujudkan satu cult, dan cult itu menyebabkan banyak berlaku ambang seksual, harassment terhadap wanita-wanita muda. Mula-mula ni innocently enough dia buat, tetapi akhirnya kerana dia rasa ramai orang terlalu taksub kepada dia ingat dia boleh buat apa saja. That's what happened. Saya sarankan. Dan banyak lagi cult lain. Yang paling famous adalah di Jepun lah, kalau tuan-tuan ingat, dekat Jepun, di mana satu cult ni dia guna gas beracun dekat bawah, dekat subway, sehingga ramai yang mati. Pada waktu itu menyebabkan Jepun mewujudkan satu undang-undang cult. Bagi saya benda ni takkan habis kalau kita tak ada satu undang-undang berkaitan dengan kultus, dipanggil satu undang-undang kultus yang boleh menyentuh tentang perkara ini. Bagi saya, kalau ada ahli parlimen cadangkan, insya-Allah saya akan cadangkan kepada ahli parlimen. Cuma ahli parlimen kena bawa lah kepada pihak berwajib untuk nak diwujudkan perkara ini. Dan dia kultus ni, dia agama kita, semua agama ni dia ada had dia. Dia semua agama yang ada di dunia ni mengajar kepada kebaikan. Tetapi kultus ni yang akan membawa kepada kemelampauan. Dan kerana apa? Mereka nampak bila orang mula memuja, dia akan ada kepentingan-kepentingan yang mereka boleh dapat kekayaan, amalan-amalan luar tabi'i, amalan-amalan yang tidak sepatutnya, benda-benda macam tu yang berlaku dalam kultus. Dan akhirnya di atas nama Tuhan, in the name of God, Bismillahirrahmanirrahim, kan, Bismillah, dengan nama Tuhan, mereka menggunakan nama Tuhan tu mengatakan ini semua adalah ajaran, ini semua adalah disuruh oleh Tuhan. Itu yang jadi masalah. Baik, habis kat situ. Siapa lapar dan tiada duit, datang saja ambil resit. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, semakin banyak restoran dan kedai makan yang mengambil inisiatif untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan dengan menyediakan makanan yang sudah dibayar untuk dinikmati oleh mereka. Salah satu daripadanya adalah Chun Guan Hainan Coffee yang terletak di Pandan Maran, Selangor. Pemilik restoran itu, David Kan Yu Weng, berkata masyarakat setempat yang tidak berkemampuan boleh datang ke restorannya dan memilih mana-mana hidangan yang sudah dibayar oleh pelanggan sebelumnya. Menurutnya, mereka hanya perlu membayar mana-mana resit yang dipamerkan dan menyerah kepada kaunter. Tuan-tuan tengok ya. So, ada di kalangan yang membeli tu, kan katalah bil dia katakanlah dia bayar RM40. So, dia bagi duit RM50. Kemudian dia kata, tak apalah, RM10 tu belilah apa-apa, bil tu sudah dibayar. Jadi, siapa-siapa yang tak makan, tak ada makanan sebagainya, so boleh ambil bil tu, dia claim. So, dia boleh makan kat situ secara percuma. Ini pengalaman saya jugalah. Sebelum kita cerita ni. Ini bukanlah unik dekat sini. Banyak juga restoran buat.
Tapi yang pertama sekali saya dengar ni, saya lihat adalah apa yang dibuat oleh restoran Bon Jovi. Bon Jovi, tahu Bon Jovi kan? Always and I'll be there. Oh, lagu tu lah. Forever and a day. Lagu John Bon Jovi. Bon Jovi, dia ada restoran dekat US, dinamakan JBJ, John Bon Jovi Soul Kitchen. Dan JBJ ni, ni dia John Bon Jovi. Dia apa orang kata, dia buat hidangan sedemikian. Apa dia buat di komuniti dia akan bagi makanan kepada dia akan, yalah, siapa nak bayar tu terpulang, tapi lebih tu dia akan jadi apa orang kata, makanan yang apa orang kata, boleh dimakan oleh orang lain dah. There is no menu for our price, instead we offer a suggested donation. So siapa yang nak donate, siapa yang donate, dia akan donate, so orang lain boleh datang dan makan makanan di situ. Kalau dia nak datang dan makan makanan tapi dia tak mampu bayar, ada satu lagi option, ialah dia bekerja, dia cuci pinggan ke, dia sapu lantai ke apa ke, dia boleh bayar atas servis dia untuk makan itu. So this is a good effort, dan kita galakkanlah sesiapa rakan-rakan kita untuk, yalah, galakkan benda ini supaya kita we become human, tuan-tuan. Kita jadi manusia yang baik. Kan, dalam pada kita berbeza pendapat dalam banyak perkara. Kita ni manusia, kita akan berbeza pendapat. Tapi satu benda yang kita jangan berbeza pendapat adalah dasar kemanusiaan kita. Kan, mana yang elok, mana yang baik, kita kerjasama. Macam itu kan. YB Sim kan, memberi bantuan kepada anak AJK PAS Pulau Pinang. Pulau Pinang, Tasik, tempat dia kot. AJK PAS tu yang jadi security guard, dia bantu anak dia pergi melanjutkan pelajaran. Walaupun dia AJK PAS, kita kata, yang menentang dan tak tahulah apa benda dia buat kan. Tetapi tetap bantuan tu. Sebab apa? Atas dasar kemanusiaan. Dan kita tahu, kalau kita bagi bantuan pendidikan kepada anak-anak, macam kita kata, kita akan dapat mengeluarkan keluarga itu, insya-Allah, daripada kemiskinan. Okey?